Okay, so kita sambung topik gelombang. Kamu dah dapat ke handout gelombang? Ada? Dah. Dah? Dah dapat dah. Semua dapat? Ada yang tak dapat lagi ke? Oh, semua dapat yang tak dapat lagi tu kamu tunggu je, nanti dia sampai dah tu. Okay. So kita sambung ni tajuk gelombang. Okay, apakah itu gelombang? So hari tu cikgu dah bagi tahu kan contoh-contoh gelombang. Gelombang air, lagi apa lagi? Gelombang. Apa lagi yang kamu ingat? Gelombang air lagi? Apa lagi? Gelombang radio. Gelombang bunyi. Gelombang radio, gelombang bunyi. Ada banyak kan? Gelombang apa lagi? Gelombang mikro, gelombang mikro. Okey. Ada banyaklah gelombang ni. Apa lagi sekejap. Infra jangan malam. Okey, inframerah. Okey. Gelombang elektromagnet. Ya, gelombang elektromagnet. So, contoh-contoh gelombang elektromagnet macam inilah radio, gelombang mikro, inframerah. Bunyi bukan Bunyi bukan gelombang elektromagnet. Gelombang elektromagnet dia ada 7. Okey, dia ada 7. Yang cara kamu nak ingat, cikgu dah bagikan tips dia. Rancangan malam ini cantik untuk ex girlfriend. So tu radio. M apa M? M ni micro. Ni inframerah. Ni cahaya nampak. Macam sekarang ni kan cahaya, so ni gelombang cahaya lah. Cahaya nampak. Okey, kita panggil cahaya nampak. U apa U? U ultra ungu. Ultra ungu. X apa X? X-ray. Ya, X-ray, sinar X. G? Gamma. Ya, G gamma. So 7 ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. So ini kita panggil gelombang elektromagnet. Tapi yang ni kita tak nampak Yang kita nampak gelombang air. Gelombang air kita senang nak nampak. Ni gelombang air. Kan? Yang macam bentuk ombak ni. Ni senang nampak. Sebab itulah dalam fizik banyak eksperimen tentang gelombang air. Okay, kalau nak buat eksperimen gelombang elektromagnet ni tak boleh sebabnya tak nampak kan. Okey, jadi apakah itu gelombang? So gelombang ialah fenomena. Okey, gelombang ni dia fenomena. Fenomena di mana tenaga dipindahkan. Okey. Di mana tenaga dipindahkan melalui getarannya. Okey. Gelombang ni untuk pindahkan tenaga. Okey. So macam bunyi kan, kita nak pindahkan macam mana cikgu ni, bunyi kita bila kita bercakap, orang kat sana boleh dengar. Sebab bunyi tu dihantar oleh gelombang. So gelombang ni dia pindahkan tenaga lah. Okay. Fenomena di mana dia pindahkan tenaga dan melalui getarannya. Macam mana nak, kalau macam kita bercakap, macam mana orang sana boleh dengar. So tenaga bunyi kita ni sampai dekat dia melalui getaran. Getaran apa? Siapa tahu? Contohnya macam Ali kan. Dia bercakap and then Abu kat sini. Abu boleh dengar. Macam mana bunyi daripada Ali ni boleh sampai ke Abu? Melalui gelombang lah kan, gelombang bunyi. Tapi macam mana gelombang bunyi ni boleh sampai ke sana? Apa yang bergetar? Siapa tahu? Di sepanjang Ali ke Abu ni apa yang bergetar? Yang membawa bunyi ke sana, ke Abu ni. Apa yang bergetar? Siapa tahu? Tak tahu ke? Zarah udara. Ya, betul. Zarah-zarah udara ni yang bergetar, dia bawa bunyi tu pergi ke Abu. So Abu pun boleh dengar.
Jadi zarah-zarah udara itulah yang bergetar, okey? So macam mana zarah-zarah udara tu bergetar? Dia bergetar, ada gelombang lah. So bila zarah-zarah udara ni bergetar, terhasillah gelombang. Okey, nanti kita akan belajarlah macam mana zarah-zarah udara ni bergetar. Okey. Jadi ni gelombang bunyi. Okey, zarah-zarah udara yang bergetar. Kalau macam gelombang air ni apa yang bergetar? Apa yang membuatkan air ni Zarah ada cecair. gelombang? Ya, zarah-zarah cecair. Okey. Zarah-zarah cecair. Okey, zarah-zarah cecair yang bergetar. Kenapa ni? Okey, zarah-zarah cecair yang bergetar. Okey. Kenapa cik keluar ni? Okey, zarah-zarah cecair yang bergetar. So bila dia bergetar tu yang terhasil macam ombak. Okey. So ombak ni kita panggil gelombang air. Okey. So kat sini kamu boleh bacalah contoh-contoh macam mana gelombang air dihasilkan. Cara ni dia buat apa? Apabila seketul batu dijatuhkan ke dalam air yang tenang, nanti kamu nampak kan ada gelombang-gelombang diperhatikan merambat keluar dari titik batu mencecah air kan, terjadi gelombang air. So mesti ada something yang bergetar. So cara ni dia baling batu pada air. So nanti air tu bergetar, terhasillah gelombang. Kemudian macam nak tahu nampak ada gelombang nanti kan, kalau kamu letak daun di permukaan air, daun tu akan seolah-olah bergerak seperti apa, naik dan turun. Okey, apabila gelombang tu merambat, contohnya kamu letak daun kat sini, contoh ni daun, ni daun atas gelombang ni, nanti kalau gelombang tu dia pergi sini, dia pergi sini, dia pergi sini, nanti daun tu boleh, daun pun ikut gelombang juga, naik turun. So kamu akan nampak daun tu ikut gelombang dia. Itu je nak cakap. Okey, next. Apa lagi? Ni. Gelombang juga boleh pindahkan tenaga. Contohnya gelombang bunyi, dia boleh pindahkan tenaga. Okay, kita tengok yang ni. Contoh ni loudspeaker ni. Okay, loudspeaker pembesar suara dia menghasilkan gelombang bunyi kan. Lepas tu kat depan dia kita letak nyalaan lilin. Nanti kan nyalaan lilin ni dia akan berkelip-kelip. Kenapa dia berkelip-kelip? Kenapa nyalaan lilin ni? Sebab ada gelombang udara kan. Ada gelombang udara di keliling lilin ni. Menyebabkan nyalaan dia berkelip-kelip. So macam mana boleh terhasil gelombang udara dekat lilin ni? Mana datang gelombang udara kat sini? Dia datang daripada gelombang dia ni, gelombang udara ni terhasil daripada gelombang bunyi. Maksudnya kan gelombang bunyi ni dia akan pindahkan tenaga. Okey. Sebab tu dia kata kat sini gelombang bunyi memindahkan tenaga. So gelombang bunyi dia boleh pindahkan tenaga kepada udara, menyebabkan udara tu terhasillah gelombang udara. So bila ada gelombang udara, so nyalaan lilin ni boleh berkelip-kelip. Okey. So gelombang bunyi ni pun dia kena ada frekuensi dia lah ya. Kalau setakat kamu pakai suara kamu je, tak boleh pindahkan bunyi ni. Dia sebab suara kita dia tak cukup tinggi lagi dia punya frekuensi dia. Kalau pembesar suara, gelombang bunyi ni frekuensi dia tinggi. So dia boleh pindahkan tenaga kepada udara sampai tercetusnya gelombang udara dan nyalaan lilin ni berkelip-kelip. Okey, ni contoh. Okey, contoh lain pula. Ni. Tala bunyi. Kamu tahu kan tala bunyi tu apa? Tala bunyi apa fungsi tala bunyi? Tala bunyi mestilah fungsi dia menghasilkan bunyi. Pernah tengok tak tala bunyi? Ni contoh tala bunyi. Pernah tengok? Pernah tak kamu main? Tak pernah. Pernah tak kamu buat eksperimen tala bunyi kat Makmal? Tak pernah Tak. Inilah tala bunyi, okey. So tala bunyi ni dia akan bergetar. Sekejap kamu tengok I'll do a demonstration of sound waves for you. And to do that, I've got these devices. They're called tuning forks. Each one produces a different frequency. Can you predict which one has the higher frequency?
don't know. Think about it. All right, let's try the little one first. So I'm going to bang it on the table. Listen to the sound. Ooh, yeah, that hurt. Itulah tala bunyi. Dengar tak bunyi dia? Dengar? Kamu kena tala bunyi tu kamu kena apa? Kena ketuk. Kena pukul kat mana-mana. Pukul kat meja ni ke. So nanti kan tala bunyi ni bergetar, okey? Bila dia bergetar, dia hasilkan bunyi. Itu yang bunyi, dengar bunyi tu. Hurts my ears from here. Okey. All right, and then let's try the bigger one. This one's longer. So what did you predict? Okay, Yeah, so this one's the lower frequency. Dia masihkan gelombang bunyi The lah. longer it is, the lower the frequency. Remember, frequency is vibrations or pitch, right? Okay, you can do something really cool with these. I'm going to take the bigger one. Okay, lepas tu bowl of water here. Lepas tu tala bunyi tu kan dia masihkan gelombang bunyi, kemudian dia akan masukkan ke dalam air. Kemudian kamu tengok apa jadi. It's going to get a little crazy. I'm going to take this and I'm going to hit it hard on the table. And I'm going to put it in the water. Watch. Dah, nampak apa? Respon. Air bergetar. Air bergetar kan? Terhasil gelombang air kan? Air bergetar, air terpecik. Okay. Cikgu ulang balik lah sekejap. So kalau soalan eksperimen dia keluar macam ni, dia letak tala bunyi dalam air, apa pemerhatian kamu? Kamu jawablah air terpecik. Okay. Boleh? Faham ke? So boleh. Boleh. Okay. So pemerhatian dia air terpecik ataupun kamu berjawab gelombang air. Bila air terpecik, gelombang air terhasil lah kan. Gelombang air terhasil. Jadi macam mana gelombang air tu boleh terhasil, boleh terpecik? Sebabnya gelombang bunyi dari tala bunyi ni, dia pindahkan tenaga kepada air. Dia pindahkan tenaga kepada air, menyebabkan air tu terhasil gelombang dia. So dia terpecik. So kat sini gelombang bunyi daripada tala bunyi ni memindahkan tenaga kepada air. Okey. Yang tadi loudspeaker tadi tu, pembesar suara ni, gelombang bunyi dia pindahkan tenaga kepada udara. Terhasillah gelombang udara. Tu yang nampak nyalaan lilin ni berkelip-kelip. Tapi cikgu tak adalah pula video ni Kamu boleh try lah buat kalau siapa ada pembesar suara kat rumah tu. Kamu buat nyalaan lilin kat depan. Kamu letak kat depan je. Jadi tak berkelip-kelip ni. Okay. Okay, next apa lagi Okay, muka gelombang lah. Okay, muka gelombang. Muka gelombang dia ada dua jenis Sama ada muka gelombang tu bentuk dia bulat ataupun bentuk dia satah. Satah tu macam ni lah, straight. Straight, satah. Bentuk straight. Jangan kenapa. Okay, dia bentuk straight. Okay. Ni kita panggil satah. Kalau bulat dia bentuk bulat. Okey, macam mana nak buat muka gelombang yang bentuk dia bulat? Kamu salah satu contoh yang senang, kamu baling batu dalam air, nanti kamu akan nampak gelombang dia punya muka gelombang dia bentuk bulat. Ataupun kamu masukkan jari dalam air ke dia akan jadilah muka gelombang dia bentuk bulat. Kalau nak muka gelombang yang bentuk satah, pastikan dia punya penggetal air dia berbentuk satah juga. Macam ni kan batang kayu. Pakai batang kayu. Ada batang kayu tu dia bergetar. Sebenarnya kita ada je eksperimen ni kita pakai kayu yang bentuk satah macam ni. So dia bergetar dalam air. Kita pakai mesin lah, ada ni mesin je untuk bagi dia bergetar. So dia akan hasilkan gelombang air yang bentuk satah. So muka gelombang ni pun dia tengok penggetar dia. Kalau penggetar dia bentuk satah, satah lah muka gelombang dia. Kalau penggetar dia bentuk dia macam bentuk bulat, ada juga penggetar tu bentuk dia bulat. Kalau yang bulat ni yang bergetar dalam air, gelombang air dia pun jadi bentuk bulat juga. Okay, muka gelombang. Bukan gelombang, muka gelombang. Okay. Kenapa boleh nampak muka gelombang bentuk bulat, ada yang bentuk satah? Okay, contohnya. Kan bila, sekejap, cikgu ada video kan
Ni contohlah, ni contoh penggetar yang bentuk dia satah. Kan dia vibrate kan. Vibrate bergetar. So gelombang air pun bentuk satah. Okey. Yang ni kot. Okey jap. Okey, kalau gelombang air dari tepi kan side view, kamu akan nampak ni side view ni, kamu akan nampak dia naik turun kan, naik turun. Tu dari tepi dari side view. Tapi kalau dari top view, dari atas, kamu akan nampak seolah-olah macam bentuk satah lah, bentuk straight. Bentuk satah. Kenapa dari atas nampak bentuk satah? Dari atas nampak macam bentuk line straight. Tapi kalau dari side view nampaklah gelombang air naik turun. Okey, sekarang ni kenapa top view nampak macam bentuk dia bentuk satah? Sebab ni, sebab dia yang ni. Sekejap sebabnya yang ni. Sekejap cuba hadam balik ni. Okey, kan gelombang air kan dia naik turun kan? Sekejap. Mana? Okey, gelombang air kan dia naik turun. Ni gelombang air naik turun. Bukan dari tepi kan, dari side view kau nampak naik turun. Okey, kau tambah lagi kat sini naik turun. Okey. Okey, tapi dari atas nampak macam bentuk satah sebab itu maksudnya kan puncak bertemu puncak. Itulah maksud dia. Maksudnya kejap, kenapa cikgu tak boleh? Oh ni. Maksudnya kan contohnya ni puncak yang ni dengan puncak yang ni. Cikgu tambah lagi. Jangan cikgu tambah lagi. Sekejap. Naik turun. Okey, kalau puncak dengan puncak. Alamak, kenapa cikgu? Buat balik sekejap. Okey, puncak dengan puncak bila bertemu dia akan jadi dari atas kan nampak macam bentuk satah. Maksudnya kan yang kamu nampak satah tu sebenarnya puncak gelombang. Okey? Macam ni kan. Puncak gelombang. So daripada atas nampak macam satah. Okey? Ini pun puncak gelombang. Daripada atas, daripada top view, kamu nampak macam bentuk satah. Okey, macam bentuk satah. So satah tu mewakili apa? Satah tu mewakili puncak gelombang. Faham ke? Faham kan? Kalau daripada top view kan, daripada atas kamu nampak macam bentuk straight line kan. Itu sebenarnya puncak gelombang tu. Okey, sama juga kalau muka gelombang dia bentuk bulat, kan nampak line bulat-bulat ni. Kenapa boleh nampak line dia bulat-bulat? Yang line tu sebenarnya mewakili puncak. Okey, puncak gelombang. Contohnya cikgu buat macam ni kan. Okey, kat bahagian ni puncak, macam ni. Ni puncak. Okey. Macam itulah. Okey, so kan puncak dengan puncak tu, so daripada atas nampaklah macam line. Okey, nampaklah macam line puncak dengan puncak. Nampak macam line. So kan sebenarnya yang puncak, yang kamu nampak line-line ni, kan line yang bulat-bulat ni, itu sebenarnya adalah puncak-puncak gelombang. Okey, puncak-puncak gelombang. Itulah maksud dia. Okey. So yang line-line itu adalah puncak gelombang. Okey, macam mana nak dapatkan muka gelombang yang bentuk bulat dengan bentuk satah ni? Dia bergantung kepada penggetar dia. Kalau dia punya penggetar dia bentuk satah, jadilah muka gelombang bentuk satah. Kalau penggetar dia bentuk bulat, jadilah muka gelombang dia bentuk bulat. Macam tu je. Tapi yang kamu kena tahu, yang line-line yang kamu nampak tu, yang satah-satah yang bulat-bulat ni adalah mewakili puncak-puncak gelombang. Sebab dia penting lah nanti dalam bila nak kira apa, soalan pengiraan fizik nanti. Okay, so next. Okay, kita tengok pula apakah itu gelombang melintang. Okay, contoh gelombang melintang macam gelombang air. Okay, iaitu dia ada apa? Dia ada naik, turun. Mana tadi? Gelombang air ni kan yang cikgu tunjuk tadi tu.
Kalau kamu nampak gelombang tu dia ada naik, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Nanti kita panggil jenis gelombangnya adalah gelombang melintang. Okey? Gelombang melintang. So gelombang melintang dia ada apa? Dia ada puncak. Okey, yang atas ni kita panggil puncak. Yang bahagian bawah ni kita panggil lembangan. Yang bahagian air yang tenang, yang tak berkocak, dia tenang je, tu kita panggil dia kedudukan mean. So ada 3 benda lah dalam gelombang melintang, puncak, lembangan dengan yang tak ada apa, yang air dia yang ada dalam keadaan tenang ni kita panggil kedudukan mean. So benda ni penting untuk pengiraan formula nantilah, nanti kamu belajar lah formula fizik nak kira. Okey. Lepas tu, apa masuk gelombang melintang? Gelombang melintang maksudnya zarah okey, zarah-zarah mediumnya bergetar secara berserenjang. Bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Dengan arah perambatan gelombang. So kan, tu masuk gelombang melintang. Kita cikgu tunjuklah video . So gelombang melintangnya zarah-zarah mediumnya bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Contoh macam tadi kan gelombang air. Dia punya zarah air dia bergetar atas bawah. Tu yang nampak gelombang air tu atas bawah. Okay, sebab dia punya penggetar dia tu ni. Ni penggetar dia ni. Nampak penggetar ni? Ni penggetar ni kan. Dia bergetar atas bawah. Tu yang gelombang air tu ke atas ke bawah, Okey. Side view. Okey, kalau top view nampaklah bentuk satah. Faham ke ni? Boleh? Boleh. Boleh. So kan salah satu contoh nak tunjuk macam mana nak buat gelombang melintang, kita pakai kita pakai ni slinky spring. Ni kita panggil dia slinky spring. Kenal tak? Kamu main dengan slinky spring ni? Slinky spring ni kenal kan? Dia macam ada jual kat kan, kat kedai toys ada jual kan, slinky spring. So boleh buatlah sebenarnya eksperimen ni. Okey, cara nak buat dia adalah macam ni nak tunjuk yang gelombang melintang kan, macam mana gelombang melintang terhasil daripada ni. Sekejap, saya tunjuk video je. Mana video dia? Mana ke? Oh ni. Transmission of sound. Cuba tunjuk gelombang melintang sekejap Okey, ni tengok ni. Ni slinky spring. Spring slinky kan. Sekejap. Okey, so kan. Sekejap. Dia nak hantar, kamu tengok saintis, pakcik saintis ni, dia nak hantar gelombang, dia nak hantar gelombang ke sana tau. Dia nak hantar gelombang ke budak perempuan ni. So macam mana nak hantar gelombang spring ke budak perempuan ni? Dia akan buat apa? So tangan dia ni, dia akan getarkan spring ni, hujung ni, atas bawah. Okey? So dia akan getarkan secara atas bawah. Yang perempuan yang ni dia duduk diam je tau. Yang pakcik saintis ni yang akan gerakkan tangan dia. So kamu tengoklah dia gerakkan. Kalau kat makmal, kat sekolah cikgu buat tau eksperimen ni. Tapi itulah kan, kita tak ada kat sekolah So kita tengoklah pakcik saintis ni buat eksperimen. Sekejap kenapa ni? Tiba pula sekejap. Okey, dia akan getarkan spring tu atas bawah. So dia bolehlah hantar spring ke sana, ke budak perempuan ni. Faham tak?
Cara dia kan dia tangan pakcik dia je kan yang getar atas bawah atas bawah. Tangan budak perempuan tu duduk diam je. Okey, yang hantar gelombang pakcik ni yang hantar gelombang. Dia hantar gelombang kat perempuan ni. Dia hantar gelombang, cara dia adalah dia getarkan atas bawah. So gelombang tu sampailah ke budak perempuan ni. So cara dia getarkan tu atas bawah. Okey. So gelombang tu sampailah ke perempuan ni. Okey, jadi bila dia getarkan atas bawah, tu yang kita panggil berserenjang. Maksudnya kan arah perambatan gelombang nak ke sana kan. Sekejap. Okey, arah perambatan gelombang nak ke sana, nak ke budak perempuan ni. Okey, ni kita panggil arah perambatan gelombang. Dia nak hantar ke budak perempuan tu kan, ke kiri. So dia nak hantar arwah dia ke kiri. Arwah gelombang dia nak ke sana, ke kiri. So dia nak hantar gelombang macam mana? Dia getarkan spring ni atas bawah kan. Atas bawah. So bila atas bawah. So jadilah line apa ni? Bila atas bawah kita panggil apa ni? Berserenjang. Maksudnya getaran dia adalah zarah-zarah spring ni bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Itulah maksud dia berserenjang. Kamu tahu kan berserenjang tu apa? Macam ni line. Lepas tu lepas tu kita buat pembahagi sama kan dulu kan matematik kan korang belajar. Berserenjang. Line ni berserenjang. Berserenjang. So dia zarah-zarah spring tu dia getar kat atas bawah. Maksudnya berserenjang lah dengan arah perambatan gelombang ke sana. Boleh? Boleh. Boleh. Sebab itulah dia punya ayat dia tu, maksud dia tu zarah-zarah medium. Macam tadi tu zarah-zarah medium spring lah, okey. Zarah-zarah medium bergetar secara berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Macam tadi tu pakcik saintis sudah pakai medium spring. Kalau air lah, zarah-zarah medium air lah yang bergetar berserenjang dengan arah perambatan gelombang. So tu gelombang melintang. Okey, itu gelombang melintang. Okey, next kita tengok pula gelombang membujur. Okey, apa benda pula gelombang membujur ni? Okey, sekejap cuba clearkan balik ni. Okey, gelombang membujur, dia punya zarah medium dia bergetar. Mestilah bergetar kan? Okey, tapi dia bergetar secara selari. Secara selari dengan arah perambatan gelombang. So contoh gelombang membujur ni adalah gelombang bunyi. Gelombang bunyi kan yang kita bercakap ni, suara cikgu tengah bercakap ni kan, gelombang bunyi. So macam mana gelombang bunyi tu dipindahkan secara gelombang membujur. So apakah itu gelombang membujur? Zarah-zarah medium dia bergetar secara selari dengan arah perambatan gelombang. So ni video dia. Okay, tengok video dia gelombang membujur. Sekejap Okey, ni kali ni ni pakcik ni dia nak buat gelombang membujur. So dia pakai spring slinky. Kejap. Okey, so cara dia Okey, sekarang ni dia nak hantar gelombang spring kepada budak perempuan ni. So dia nak hantar ke sana lah. Dia nak hantar ke kanan. Dia nak hantar ke sana. Okey, arah perambatan gelombang ke kanan. So macam mana dia nak hantar gelombang spring ni ke kanan? Tadi dia buat getar ke atas bawah kan? Kali ni tak. Kali ni dia buat macam mana? Aku tengok dia buat apa. Dia buat macam ni. Dia tolak spring tu. Tengok dia tolak ke depan. Dia tolak. Dia tolak ke depan. Dia tolak ke depan. Kan ke depan ke belakang, ke depan ke belakang. Cara dia hantar gelombang tu secara ke depan ke belakang, ke depan ke belakang kan dia buat. So kan maksudnya apa kat sini? Maksudnya kan zarah-zarah string dia bergetar secara selari, okey?
Faham ke? Kejap, kenapa cikgu buat? Faham. Masa ni faham Ustazah. Maksudnya faham. Okey. Jadi arah perlambatan gelombang dia nak ke sana Dia nak ke sana. So cara dia getarkan spring tu dia tolak spring ni. So bila dia tolak, maksudnya zarah-zarah spring tu bergetar secara selari jugalah. So kita panggil dia zarah-zarah spring. Okey, zarah-zarah spring bergetar secara selari. Okey, dengan arah perambatan gelombang. So kalau arah perambatan gelombang ni, inilah ni arah perambatan gelombang. Okey. Dia nak ke arah ke kanan kan. So ni arah perambatan gelombang. So zarah-zarah spring ni dia bergetar secara selari dengan arah perambatan gelombang sebab dia tolak. Dia tolak apa? Dia tolak ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang kan. So kita panggil dia bergetar secara selari. Okey, jadi kat sini macam itulah gelombang bunyi dipindahkan. Okey, dia akan dipindahkan dengan cara zarah-zarah udara dia akan bergetar secara selari. Kamu tengok sekejap. Tu zarah-zarah udara, nampak? Zarah-zarah udara tu. Dia bergetar secara selari. Kan? Dia bukan pergi atas bawah macam gelombang air tu kan. Dia tak. Dia getar ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Bukanlah ke depan, ke air lah. Secara getar ke depan, depan, belakang. So dia dapatlah hantar gelombang dia ke sana. Okey. Sekejap, cikgu bebas balik video ni. Sekejap. So kan bunyi ni dia boleh dipindahkan melalui pepejal. Ini contohlah bunyi dipindahkan melalui pepejal. Budak tu dia ketuk pepejal tu nanti kakak dia dengar kan bunyi. Lagi satu bunyi boleh dipindahkan melalui air dan juga melalui udara gas. Okey. Soalan cikgu, bunyi dipindahkan lebih cepat dalam mana? Pepejal ke, cecair ke, gas? Siapa tahu? Yes. Hujan. Semua gas Pepejal. Hujan. Ada kata pepejal, ada yang kata cecair, ada yang kata gas. Okey, so nak tengok mana mana satu betul kamu tengok. Okey, ni contoh pepejal zarah-zarah dalam pepejal kan dia rapat-rapat kan. Okey, tengok macam mana bunyi dipindahkan dalam pepejal. Tadi bunyi dipindahkan melalui apa? Gelombang apa? Secara gelombang membujur. Bila membujur maksudnya zarah-zarah udara ni dia akan bergetar secara selari tengok zarah-zarah udara dia bergetar. Laju tak? Ni solid tau pepejal. So zarah-zarah udara dia ni bukan zarah-zarah udara, dia zarah-zarah pepejal. So zarah-zarah pepejal dia bergetar secara selari dengan arah perambatan gelombang. Sebab itulah kamu tak nampak ada puncak apa. Kalau gelombang melintang, kamu akan nampak dia ada puncak lembangan. Tapi dalam ni bunyi, bila bunyi pepejal, zarah-zarah pepejal dia pindahkan bunyi bukan secara gelombang melintang tapi secara gelombang apa? Membujur. So zarah-zarah dalam pepejal ni dia akan bergetar secara selari, secara selari dengan arah perambatan gelombang ke sana secara selari. Okey, tadi pepejal laju kan zarah-zarah dia bergetar. Kalau zarah-zarah cecair dia slow sikit. Zarah-zarah cecair dia slow sikit. Ni cecair liquid. Pun gelombang membujur jugalah tapi zarah-zarah cecair dia bergetar slow. Tapi kalau zarah-zarah gas lagi slow. Betul tak? Zarah-zarah bergetar lagi slow, lagi perlahan dia bergetar. Dia gelombang membujur. Ketiga-tiga ni gelombang membujur pepejal, cecair, gas ni zarah-zarah dia memang bergetar secara inilah gelombang membujur. Gelombang membujur. Tapi yang paling laju pepejal solid. Gas dia paling slow. Gas slow kan? Paling slow. Sebab itulah kalau kamu tengok cerita-cerita zaman dulu kan, cerita-cerita cowboy. Pernah ke korang tengok cerita cowboy? Kau pernah tengok cerita cowboy?
Tak pernah. Cerita-cerita orang putih dulu tu. Lupa. Lupa. Kita tengok peluang man. Orang tengok keluar man. Alah, cerita-cerita cowboy yang naik kuda tu kan. Cerita orang putih yang naik kuda tu. Okay, macam mana dia nak tahu musuh dia ada kat mana kan. Kan kalau nak tahu kat mana musuh dia kan. Sebab semua orang masa tu naik kuda kan. So macam nak tahu musuh dia kan, dia letak telinga dia tu dekat atas tanah kan. Sebab nak dengar bunyi kan. Pernah tak korang tengok scene tu? Tak pernah Pernah. Oh pernah. Kan dia tengok nak tahu kat mana musuh dia, dia letak telinga dia atas apa jalan tanah tu. So nanti dia boleh dengar lah bunyi. Sebabnya kenapa dia letak kat atas tanah? Sebab tanah tu kan pepejal. So bunyi akan dipindahkan cepat melalui pepejal. So dia boleh dengar lah bunyi lebih cepat kalau dia dengar dekat tanah. Kan? Sebab tu dia letak telinga dia kat tanah tu, tanah pepejal tu, sebab nak dengar bunyi musuh dia. Kan dah datang ke belum dia punya musuh yang tengah naik kuda tu.